Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan RPH kami dan juga modu inovasi pengajaran kami. Saya Fatimah Amira binti Aslan, sahabat-sahabat saya Engku Nur Alia binti Engku Muhammad Ghazali dan juga Nur Syafiqah Nadirah binti Jamaluddin. Untuk RPH saya menggunakan bahasa Melayu tingkatan 4 di mana tajuknya adalah Asas Tata Bahasa. Jadi untuk standard kandungan yang digunakan adalah memahami dan menggunakan pelbagai bentuk kata dalam pelbagai bidang. Standard pembelajaran pula ialah mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dalam konteks yang betul. Untuk objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti ciri kata tunggal dan juga kata majmuk. Murid juga dapat mengenal pasti contoh kata tunggal dan kata majmuk dalam petikan yang diberikan. Dan juga pelajar dapat memahami konsep kata tunggal dan kata majmuk secara keseluruhan menggunakan aplikasi WordWall. Terdapat tiga fasa aktiviti pembelajaran. Pada mulanya iaitu permulaan. Di sini untuk fasa pertama iaitu kepada bilik darjah. Guru akan bertanyakan khabar murid lalu. Jadi guru juga akan memberitahu murid supaya bersedia sebelum kelas bermula. Jadi murid akan bersedia dengan peralatan belajar. Untuk set induksi pada fasa permulaan ini, pada mulanya guru akan meminta wakil murid, itu dua wakil, untuk bercerita apa aktiviti mereka pada hari sebelumnya. Jadi wakil murid itu bercerita tentang apa yang mereka lakukan. Guru guru pula akan bertanya kepada murid apa yang mereka akan belajar pada hari tersebut. Guru juga akan memberikan penerangan untuk tajuk pembelajaran dan juga objektif yang hendak dicapai pada hari tersebut. Guru juga akan memberitahu murid bahawa ada kata majmuk dan juga ada kata tunggal yang digunakan oleh wakil murid tadi sepanjang mereka bercerita. Untuk fasa perkembangan, kita ada dua langkah. Pada langkah pertama, guru iaitu saya akan menyiarkan dulu pautan video daripada YouTube berkaitan kata tunggal dan kata majmuk. Untuk pautan video ni, saya akan gunakan pautan video daripada YouTube yang apa? Pautun. Okey, pautun tentang kata majmuk dan juga kata tunggal. Jadi untuk yang kedua, murid akan mendengar dan menonton video tersebut dengan teliti. Seterusnya, selesai je tayangan, guru akan bertanya siapa yang dapat berikan contoh kata tunggal dan kata majmuk. Jadi murid akan memberikan contoh untuk kata tunggal dan juga ayat majmuk. Ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Jadi untuk kata tunggal, guru pada mulanya akan menerangkan dahulu definisi kata tunggal dan juga memberikan contoh kepada pelajar. Seterusnya, guru akan menerangkan tiga jenis kata tunggal yang ada. Untuk kata majmuk, guru akan menerangkan dahulu definisi kata majmuk beserta contoh. Guru pula akan menerangkan tiga bentuk kata majmuk beserta contoh juga. Seterusnya, guru akan memberikan contoh kesalahan penggunaan kata majmuk. Untuk langkah kedua, untuk kefahaman dan pentaksiran terutamanya, saya menggunakan aktiviti Stay Straight di mana guru pada mulanya akan meminta pelajar membuat 7 kumpulan dan meminta pelajar lantik satu wakil untuk setiap kumpulan menjadi pembentang di mana kita akan panggil stay kat sini. Jadi, uh, pembentang ni atau kita panggil sebagai guru muda, dia akan bentang apa yang mereka dah buat pada hari itu. Jadi, dan ahli kumpulan selebihnya akan berkeliaran. Itu kita panggil stray ke stesen lain bagi melihat pembentangan kumpulan lain. Jadi, untuk setiap ahli kumpulan yang akan diberikan
satu artikel dan pelajar tu haruslah memetik ataupun mencari beberapa ayat yang mengandungi kata tunggal dan kata majmuk. Mereka akan senaraikan dan juga bentangkan hasil dapatan mereka kepada pelajar-pelajar yang lain yang berkeliaran tersebut. Jadi untuk penutup, guru akan meminta pelajar membuat latihan pengukuhan dengan menggunakan aplikasi Word Wall. Jadi, guru juga boleh merumuskan pelajaran pada hari tersebut menggunakan Word Wall juga. Dan juga pada fasa ini akan ada sesi pertanyaan jika pelajar tidak faham. Jadi untuk refleksi, seramai keseluruhan ataupun 36 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan. Untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran juga berjalan dengan lancar seperti apa yang dirancang. Justifikasi pada mulanya untuk tayangan YouTube akan memudahkan pelajar terutamanya untuk memahami lagi konsep pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Pelajar akan lebih mudah faham apabila penggunaan animasi atau tayangan video yang digunakan. Jadi ini juga adalah salah satu elemen untuk uh, untuk proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dengan lebih seronok lagi. Jadi untuk kaedah stay juga, itu adalah pendekatan pembelajaran abad ke-21 di mana membolehkan pelajar membina semangat kerja dalam kumpulan dan juga melahirkan pelajar yang sentiasa kreatif dalam tugasan mereka. Jadi untuk penggunaan aplikasi WordWall, ia dapat mengurangkan lagi latihan berasaskan cetakan kertas dan pada masa yang sama akan mewujudkan pembelajaran yang tidak membosankan bagi pelajar. Seterusnya akan WordWall ni juga dapat merangsang lagi minda pelajar dengan penggunaan setiap deria oleh pelajar seperti aspek pendengaran, penglihatan dan juga pemikiran. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan rancangan pengajaran harian yang seterusnya. Nama saya Engku Nur Alia binti Engku Muhammad Ghazali, bernombor matrik 122968. Uh, RPH ini adalah untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4 amanah. Masa selama 1 jam iaitu bermula daripada 9.30 pagi hingga 10.30 pagi. Tajuk yang dipilih adalah asas tata bahasa iaitu kata terbitan. Untuk standard kandungan, 5.1 memahami dan menggunakan pelbagai bentuk kata dalam pelbagai bidang. Untuk standard pembelajaran, 5.1.2 mengaplikasi pelbagai kata terbitan dalam laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Objektif pembelajaran. Yang pertama, murid boleh mengenal pasti jenis kata terbitan. Yang kedua, murid boleh mengkaji ciri dan contoh penggunaan kata terbitan dalam ayat. Yang ketiga, murid boleh memahami jenis dan contoh penggunaan kata terbitan dalam ayat menggunakan aplikasi WordWall. Ya, untuk fasa permulaan terbahagi kepada 2 bahagian yang dilakukan selama 10 minit. Okey, untuk rutin sebelum mengajar,
Murid memberi salam kepada guru dan membaca doa. Guru menjawab salam dan membaca doa. Guru meminta murid memastikan kelas berada dalam keadaan bersih sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Murid mengutip sampah dan membuangnya ke dalam tong sampah. Guru mencatat kehadiran murid dan menanyakan keadaan semasa murid. Kemudian, murid menyatakan kehadiran kelas dan menjawab persoalan guru. Guru meminta pelajar untuk bersedia untuk kelas bermula. Untuk set induksi pada fasa permulaan, guru membuat teka-teki. Apakah perkataan yang kita guna dalam penulisan ayat formal tetapi tidak digunakan dalam percakapan seharian? Murid memberi pelbagai respon. Guru menyatakan jawapan soalan teka-teki tersebut iaitu kalau dalam penulisan formal, kita selalu masukkan ayat yang formal dan tepat. Tetapi dalam percakapan seharian, kita akan gunakan kata terbitan. Seterusnya, guru bertanya pada murid apa yang mereka akan belajar pada hari tersebut. Guru memberikan penerangan untuk tajuk pembelajaran dan objektif yang hendak dicapai. Dalam fasa permulaan ini, terdapat strategi PDP iaitu pembelajaran berasaskan e-query, pembelajaran kontekstual dan kecerdasan pelbagai. Terdapat 4 uh, PDP abad ke-21 iaitu elemen berkomunikasi, pemikir, bersifat ingin tahu serta berprinsip. Terdapat satu kemahiran berfikir aras tinggi kebat iaitu kemahiran menganalisis. Untuk EMK iaitu elemen merentasi kurikulum pada fasa permulaan ini ialah bahasa Melayu. Untuk bahan bantu mengajar untuk fasa permulaan ini yang digunakan ialah teka-teki. Nilai murni yang terdapat pada fasa permulaan ialah memberi tumpuan dan mengikut arahan. Ialah untuk fasa perkembangan, untuk langkah 1 selama 20 minit, guru menyiarkan pautan video pautun dari YouTube berkaitan kata terbitan. Murid mendengar dan menonton video tersebut dengan teliti. Guru bertanya berkenaan contoh kata terbitan. Murid menyenaraikan contoh kata terbitan yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian guru menerangkan definisi kata terbitan serta jenis-jenisnya. Guru menerangkan contoh kata terbitan serta guru membezakan kata terbitan yang betul dan kata terbitan yang salah dalam ayat. Baiklah, untuk strategi PDP dalam fasa perkembangan ini, untuk langkah 1, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan mastery, pendekatan bersepadu, pembelajaran konseptual dan kecerdasan pelbagai. Untuk PDP abad ke-21 terdapat 3 elemen iaitu pemikir, berkomunikasi, bersifat ingin tahu. Terdapat 2 kemahiran berfikir aras tinggi kebat iaitu menganalisis dan menilai. Untuk elemen EMK, elemen merentasi kurikulum dalam fasa perkembangan langkah 1, iaitu bahasa Melayu dan sains dan teknologi. Bahan bantu mengajar untuk fasa perkembangan langkah 1 ini iaitu video pautun dari YouTube. Ini merupakan pautannya. Manakala untuk nilai murni yang terdapat dalam langkah 1 fasa perkembangan ini iaitu berfikiran terbuka, mematuhi arahan, berdisiplin, hormat menghormati serta memberi tumpuan.
Kalau untuk fasa perkembangan langkah 2 selama 20 minit, untuk kefahaman dan pentafsiran, aktiviti stay tray telah dilakukan. Guru meminta pelajar membuat 7 kumpulan dan meminta pelajar lantik satu wakil untuk menjadi pembentang atau dipanggil guru muda, dan ahli kumpulan selebihnya akan berkeliaran stray ke stesen lain bagi melihat pembentangan kumpulan lain. Okey. Setiap ahli kumpulan akan diberikan satu artikel dan murid dikehendaki mengenal pasti kesalahan penggunaan kata terbitan dan memberikan jawapan yang betul. Murid akan membentangkan hasil dapatan mereka. Untuk catatan strategi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berasaskan inquiry. Yang kedua, pembelajaran berasaskan mastery. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan projek iaitu aktiviti space tray. Pendekatan bersepadu, pembelajaran kontekstual serta kecerdasan pelbagai. Untuk PDP abad ke-21, terdapat 5 elemen iaitu berdaya tahan mahir, berkomunikasi, pemikir, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu serta berprinsip. Untuk kemahiran berfikir aras tinggi kebat untuk fasa perkembangan langkah 2, terdapat 4 elemen kebat iaitu kemahiran mengaplikasi, kemahiran menganalisis, kemahiran menilai serta kemahiran mencipta. Untuk elemen merentasi kurikulum terdapat dalam fasa perkembangan langkah 2. Yang pertama, bahasa Melayu. Yang kedua, kelestarian alam sekitar. Yang ketiga, nilai murni. Yang keempat, sains dan teknologi serta patriotisme. Kelima-lima elemen ini digunakan dalam semasa pembentangan guru muda, yang mana pelajar uh, menggunakan pelbagai contoh ayat yang bertemakan kelestarian alam sekitar, nilai murni, sains dan teknologi serta patriotisme, di mana ayat yang mempunyai pelbagai tema. Baiklah, untuk bahan bantu mengajar untuk fasa ini iaitu marker dan kertas mahjong. Untuk nilai murni, pelajar mematuhi arahan, berdisiplin, bekerjasama, bantu-membantu serta hormat menghormati. Baiklah, untuk sesi penutup selama 10 minit, guru meminta pelajar membuat latihan pengukuhan dengan menggunakan aplikasi WordWall. Guru membuat 10 soalan berdasarkan topik kata terbitan. Kadang-kadang murid mestilah menjawab ke semua soalan tersebut sehingga betul. Seterusnya, guru merumuskan pelajaran pada hari tersebut menggunakan aplikasi WordWall, dan akhir sekali sesi pertanyaan dilakukan. Untuk penutup, bahagian penutup ini, strategi PDP-nya, pembelajaran berasaskan inquiry dan pembelajaran berasaskan mastery, TGFU, pembelajaran konseptual, kecerdasan pelbagai. Okay, untuk PDP abad ke-21 yang terdapat dalam fasa penutup ini, iaitu berdaya tahan mahir serta berprinsip. Mana pelajar menggunakan aplikasi WordWall tersebut untuk uh, untuk guru menilai tahap mereka dan menunjukkan pelajar mempunyai prinsip serta berdaya tahan mahir dalam menjawab soalan dalam aplikasi WordWall. Untuk kemahiran berfikir aras tinggi kebat yang terdapat dalam fasa penutup ini iaitu mengaplikasi serta menganalisis, yang mana pelajar mengaplikasi uh, semua elemen yang telah dipelajari berkenaan topik kata terbitan, kemudian menganalisis soalan-soalan tersebut dalam aplikasi WordWall.
Okay, untuk elemen merentasi kurikulum, itu Bahasa Melayu, Sains dan Teknologi serta nilai murni yang terdapat dalam aplikasi WordWall. Untuk bahan bantu mengajar aplikasi WordWall, ini merupakan pautannya dan nilai murni yang terdapat dalam fasa penuh itu di mana pelajar mematuhi arahan, berani untuk menjawab soalan serta berdikari. Okay, untuk refleksi, 36 daripada 36 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan atau pengukuhan. Tiada murid yang tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancang. Okay. Untuk justifikasi pemilihan kaedah pengajaran, yang pertama, justifikasi pemilihan kaedah rutin sebelum mengajar adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Guru telah menerapkan rutin bilik darjah iaitu aktiviti pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah yang sistematik bukan sahaja membentuk persekitaran bilik darjah yang kondusif, malah mewujudkan sikap bertanggungjawab, meningkatkan keselamatan dan disiplin murid. Di samping itu, guru turut mengambil kehadiran pelajar dan menitik beratkan keadaan semasa pelajar apabila berkomunikasi secara aktif dengan pelajar tentang kesihatan mereka. Guru juga memberikan ruang dan masa kepada pelajar untuk membuat persediaan sebelum memulakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Okey, baiklah untuk justifikasi yang seterusnya. Justifikasi pemilihan kaedah pengajaran berbantukan bahan multimedia pada peringkat perkembangan adalah untuk membangunkan pengalaman pembelajaran yang seronok. Hanifah Mahat dan rakan-rakannya mendapati bahawa tahap penerimaan pelajar terhadap reka bentuk bahan bantu mengajar BBM multimedia adalah tinggi. Bagi menarik pelajar yang pelbagai dari aspek tahap pengetahuan, kemahiran dan komunikasi, guru hendaklah kreatif dalam memasukkan elemen yang menarik seperti tayangan video. Hal ini dikatakan demikian kerana guru mestilah menarik perhatian pelajar pada awal pengajaran bagi mendapatkan tanggapan pertama yang baik daripada pelajar dan seterusnya pelajar akan mula memberikan perhatian. Oleh hal yang demikian, dalam PMP ini, guru telah menayangkan paparan audiovisual yang menarik iaitu video pautun berkenaan kata terbitan dari YouTube. Penggunaan BBM multimedia juga mampu mendorong emosi positif iaitu seronok dan gembira dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan pelajar. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Nadirah binti Jamaluddin, nombor matrik P124149. Saya merupakan pelajar Set 4 di Pelajar UKMT IPG Kota Baru Kelantan. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan kedua iaitu pembentangan model inovasi rancangan pengajaran harian RPH. RPH saya ini berasaskan Bahasa Melayu Tingkatan 4 yang bertarikh pada 29 November 2022. Masa adalah sekitar 10 pagi sehingga 11 pagi. Kelas adalah 4 sabar, bilangan murid adalah seramai 36 orang. Tema yang saya gunakan adalah kata ganda dan kata akronim. Standard kandungan yang pertama, memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Standard pembelajaran yang pertama, mengenal pasti bentuk kata ganda dan kata akronim. Yang kedua, menggunakan bentuk kata ganda dan akronim. Objektif pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti kata akronim dengan betul. Yang kedua, dapat menggunakan bentuk kata ganda.
Strategi PDP yang saya gunakan, yang pertama berasaskan pembelajaran berasaskan projek. Yang kedua, elemen merentas kurikulum EMK. Yang pertama, bahasa Melayu, nilai murni, sains dan teknologi. Kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT iaitu mengaplikasi dan menganalisis. Pentaksiran yang saya guna adalah penilaian kendiri. Nilai murni yang terdapat dalam RPS saya adalah keberanian, kerjasama, tanggungjawab, tekun. PAQ 21 pula adalah kerja sepasukan. Bahan bantu mengajar yang saya gunakan, komputer riba, kad manila, LCD, slide pembelajaran, kad gambar, buku teks, telefon bimbit. Pada peringkat pertama dalam RPS iaitu peringkat permulaan, set industri yang saya gunakan selama 7 minit. Aktiviti yang saya jalankan adalah yang pertama, guru dan murid membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Murid dipaparkan dengan kad gambar yang mengandungi contoh kata ganda dan kata akronim. Murid memberikan contoh kata ganda dan kata akronim yang mereka ketahui. Murid dikaitkan dengan aktiviti pembelajaran hari ini. Yang ini contoh kad gambar yang saya gunakan semasa set induksi. Contoh soalan yang saya ajukan kepada pelajar yang pertama, nyatakan satu kata ganda dan kata akronim selain daripada kad gambar. Jakaan jawapan yang saya akan dapat yang pertama adalah suka-suka, sampah sarap bagi kata ganda, risda dan jakin bagi kata akronim. Peringkat seterusnya diteruskan dengan peringkat perkembangan. Langkah pertama yang mengambil masa selama 8 minit, aktivitinya adalah mengenal kata ganda dan akronim. Murid dipaparkan dengan slide dengan bentuk kata ganda dan akronim. Guru meminta murid untuk memberikan contoh bagi kata ganda dan kata akronim. Kemudian guru membuat perbincangan jawapan bersama-sama murid. Yang ini slide pembelajaran yang saya gunakan semasa PDP berlangsung. Yang ini slide kata ganda dan ini contoh kata ganda. Dan kata akronim, definisi dan contoh kata akronim. Seterusnya langkah kedua adalah mengambil masa selama 20 minit iaitu latihan kumpulan. Saya menjalankan iaitu saya meminta murid untuk membentuk 6 kumpulan kecil. Setiap murid diberikan satu kad manila dan satu petikan teks berbeza daripada buku teks bahasa Melayu tingkatan 4. Secara berkumpulan, murid dikehendaki untuk mengenal pasti kata akronim yang terdapat dalam teks. Kemudian, murid diminta untuk menulis jawapan di kertas manila. Guru menggunakan kaedah stay dalam aktiviti pembelajaran. Murid diminta untuk menyelesaikan satu pusingan untuk melihat hasil kerja pasukan lain. Guru meminta pelajar untuk menampilkan hasil kerja di sudut pelajaran sebagai rujukan pada masa akan datang. Langkah ketiga yang mengambil masa selama 20 minit, aktiviti yang saya gunakan adalah dialog kata ganda. Guru memaparkan gambar Tom and Jerry di hadapan yang seperti saya lampirkan di sini. Murid diminta mencipta satu dialog yang kreatif berdasarkan gambar di hadapan. Dua kumpulan dipilih secara rawak untuk mempersembahkan dialog mereka. Murid menyampaikan persembahan secara kreatif berdasarkan watak Tom dan Jerry. Guru merakam video pembentangan pelajar untuk diterbitkan di aplikasi YouTube. Sebagai penutup yang mengambil masa selama 5 minit, 2 orang murid dipilih untuk memberikan rumusan. Guru merumuskan kesimpulan bagi sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Murid diberikan pujian atas kerjasama yang diberikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Refleksi, seramai 34 daripada 36 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengukuhan, manakala 2 daripada 36 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dibawa kepada minggu hadapan. Justifikasi kaedah PDP. PDP, kaedah yang pertama saya gunakan adalah kad gambar iaitu berlaku di situasi set induksi. Yang ini tujuannya adalah untuk menarik minat pelajar dan untuk mencuki idea pelajar untuk mengetahui apakah topik yang mereka akan pelajari pada hari tersebut. Yang kedua, sesi soal jawab di mana guru dan murid bersoal jawab mengenai contoh kata ganda dan kata akronim dan ini berlaku pada sesi peringkat perkembangan.
Manakala kaedah PAK 21 yang saya gunakan iaitu tinggal dan sesat, iaitu justifikasi kaedah PDP yang saya gunakan dalam model inovasi RPH ini. Yang pertama adalah kad gambar, di mana saya menggunakan kad gambar ini di set induksi untuk menarik minat pelajar dan untuk mencukik idea pelajar apakah topik yang akan mereka pelajari pada hari tersebut. Yang kedua adalah kaedah soal jawab, di mana guru dan murid bersoal jawab mengenai kata ganda dan kata akronim, di mana guru menanyakan soalan kepada pelajar apakah kata ganda yang mereka ketahui dan kata akronim yang mereka ketahui. Yang ketiga adalah kaedah PAK 21, di mana kaedah ini berlaku di langkah yang kedua, iaitu aktiviti ini situasinya seorang guru muda iaitu ketua kumpulan akan berada di tempat kumpulan mereka, manakala ahli-ahli yang lain diminta untuk melakukan pusingan, iaitu bergerak dari meja ke meja untuk melihat apa yang dihasilkan daripada kumpulan lain. Kaedah ini akan mendapatkan inovasi daripada mendapatkan itu PAK 21, tinggal dan sesat, stay stray, di mana seorang guru muda diminta untuk berada di dalam berada stay di atas di kumpulan mereka, manakala ahli-ahli yang lain akan bergerak dari meja ke meja untuk melihat hasil pembentangan yang telah dihasilkan oleh kumpulan lain. Situasi ini akan menyebabkan pelajar itu mendapat ilmu pengetahuan dan dapat belajar dengan cepat. Yang kedua, kaedah berasaskan projek, iaitu apabila pelajar telah menghasilkan hasil pembentangan daripada dan ditulis di atas kad manila, dan pelajar akan mempersembahkan projek mereka di hadapan kawan-kawan. Yang keempat adalah kaedah role play, iaitu mainkan peranan. Kaedah ini berlaku pada langkah yang ketiga, di mana di mana dua kumpulan akan dipilih daripada guru secara rawat untuk mempersembahkan dialog kreatif mereka dengan menggunakan kata ganda, dan guru akan merekod video mereka dan di-upload di aplikasi YouTube untuk dijadikan rujukan dan pembelajaran kepada pelajar lain. Yang terakhir adalah kaedah berasaskan multimedia, di mana saya menggunakan kaedah slide pembentangan untuk menarik minat pelajar daripada tertumpu sahaja kepada buku. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.